cukup balik. Saya bawa juga kena cukup. Bulu kemaluan bulu ari-ari ini harus diuruskan juga. Karena ini semua ini fungsinya kalau begitu terlalu banyak akan memberikan kotoran dan syaitan akan berada di kawasan itu. Karena itu ayat betul. Dan dalam setengah kitab tasawuf bila kita baca, mengapa kadang-kadang kita ini jadi malas di samping disebabkan faktor bakar atau letih dalam kawasan pernafasan tadi, antaranya adalah disebabkan kerana bulu-bulu yang banyak yang ada pada kawasan badan yang tidak diuruskan akhirnya memberikan kotoran pada badan, maka syaitan banyak berada pada kawasan itu. Ya? Jadi kalau kita boleh fikir bagi diri kita, kenapa aku malas pada bulan ni? Cuba tengok bulu mana yang tak cukup. Allah tebal ada apa dan cukup-cukup. Ya? Dan yang berikutnya ialah yang ke-9, iaitu apa dia? Al-Khitan. Al-Khitan iaitu apa? Bersunat. Saya tak tahu mana datang perkataan bersunat ni. Kalau tak ada sejarah ni boleh beritahu. Tapi Al-Khitan ni sebenarnya wajib bagi lelaki. Kenapa kita menggunakan bersunat? Sedangkan sepatutnya berwajib. Saya tak tahu, tak cepat baca sejarah. Al-Khitan merupakan kewajipan kepada lelaki dan sunat kepada perempuan. Berarti potong daging yang hujung kemaluan itu wajib bagi lelaki. Dan Nabi Ibrahim AS tak salah lagi dalam tafsir Ibn Kathir tersebut selepas umurnya 80 tahun. Dan selepas umurnya 80 tahun baru dipandukan suruh buat Al-Khitan, baru Nabi Ibrahim potong kemaluannya selepas 80 tahun. Jangan kita buat sekarang lah. Maknanya kita dah buat awal. Lagi awal lagi bagus. Malah ini budak yang baru lahir pun di pusat-pusat perubatan medical center, mereka siap tanya daripada kita nak apa kita terus ke tidak. Kita sunatkan terus. Sebab budak sebenarnya dia lebih cepat baik. Itu bab Al-Khitan. Dan ada pernah jadi kes yang besar, iaitu tentang Khitan Mar'ah, tentang apa berkatan bagi perempuan. Pernah jadi kes dulu di Mesir, satu kes yang besar lah. Sebab dia orang galakkan perempuan untuk berkhitan, sedangkan perempuan sunat sahaja. Iaitu Al-Khitan. Dan yang terakhir sekali iaitu 10 yang terakhir yang dipanggil sebagai Ghaslul Baul bil Ma'. Zaman Nabi Ibrahim, istinja Nabi Ibrahim AS mesti menggunakan air. Kalau Nabi kencing Nabi Ibrahim AS, dia buang air kecil, buang besar, dia akan basuh dengan air. Ya. Zaman Nabi Muhammad SAW, istinja menggunakan air itu dia tak wajib, ya. Tapi wajib istinja, tapi tak mestinya guna air. Mana kita boleh guna benda yang besar, atau boleh guna air, atau boleh guna salah satu, atau combine dulu sekali. First level istinja iaitu kita menggunakan benda yang besar. Kalau kita kencing atau buang besar, sebelum basuh dengan air, kita guna tisu dulu supaya tangan tidak kena najis dan najis tidak merebak ke tempat lain. So guna tisu dulu, selepas guna tisu baru kita guna air. Ini first class punya istinja. Cara menyucikan najis yang nombor 1, iaitu najis yang keluar dari kemaluan depan dan belakang, iaitu dibuat dulu sekali, kesat dan air. Second class itu menggunakan air sahaja yang kita buat selalu. Kita kencing ke toilet, kita akan basuh dengan air terus. Dan third class iaitu kita cebok guna tisu sahaja. Jadi istinja menggunakan tisu sahaja pun tidak ada masalah, walaupun ada air. Kita punya toilet di mana-mana di KCC supaya tempat tandas di dalam air tidak ada tisu, so tidak ada masalah guna tisu sahaja. Jadi tak ada isu kita terpaksa bawa botol mineral pergi masuk dalam tandas, tidak ada isu. Kalau memang tak ada dalam tubuh saja tisu. Jadi 10 perkara ini sebenarnya semua menjaga tentang kendiri, semuanya menjaga tentang kita punya personality dan kebersihan. Dan 10 perkara ini merupakan kewajipan Nabi Ibrahim dan bersama Nabi SAW Nabi Muhammad. 9 saja yang sunat, 1 saja yang wajib, iaitu berkhatan. Berkhatan wajib bagi lelaki dan 9 perkara tadi semua sunat pada Nabi Muhammad SAW. So walaupun dia sunat, tetapi ini perkara yang amat dititik beratkan oleh Rasulullah SAW. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebahagian cabang ataupun separuh daripada iman. Maka orang yang boleh menjaga kebersihan sebenarnya dia telah meninggikan darjatnya berbanding muslim yang lain kerana iman yang bertambah.
justru tuan-tuan sekalian, ambillah 10 kali ini jadikan sebagai perkara utama dalam hidup kita. Bila kita mampu menguruskan personality, maka insya-Allah kita boleh menguruskan organisasi. Aku lihat astagfirullah, kita akan sambung dalam pertemuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.